Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan kembali pembelajaran akhlak. Jadi kita akan tengok muka surat 22 dan 23. So tengok pada muka surat 22, minta maaf agak sedikit kabur tapi korang boleh salin ikut makna ya. Kita tengok dulu tajuk, dia kata apa? Makanatul murabbi wal muta'allim fil Islam. Ya, makanu tempat, al-murabbi pendidik, wal muta'allim dan pelajar atau penuntut ilmu fil Islam, dalam Islam. Dia kata apa? Lil murabbi daurun kabirun. Bagi pendidik itu daurun, peranan, kabirun yang besar. Fi bina'il al-hadarat, dalam membina tamadun. Dalam membina ketamadunan. Kalau korang belajar sejarah, apa itu maksud tamadun? Tamadun adalah satu kumpulan masyarakat yang berpendidikan. Kan? Okay. Innahu huwa amil. Ya, dia kata innahu sesungguhnya dia merupakan al-amil, faktor al-asasi yang utama fin najah, dalam kejayaan al-amaliyah, proses yang dipanggil tarbawiyah, pendidikan, wa ta'limiyah dan pembelajaran. Okey, maka yang disebut sebagai murabbi, pendidik ini adalah faktor utama dalam untuk menjayakan proses pendidikan dan pembelajaran. Falizalika, oleh sebab itu, laisa min salih al-ummah, tiadalah daripada ummah yang soleh, wala min salihil ajyal, dan tiadalah keturunan yang soleh, ya, an tudayya makanatul murabbi, bila tudayya, dihilangkan, makanatil murabbi, tempat pendidik ini, tempat murabbi. Sebab apa disebut perkataan murabbi, kenapa tak sebut sebagai muallim? Muallimun, pengajar. Okey, dia mengajar pembelajaran lah, macam saya buat. Saya ajar subjek akhlak ni kan. Okey, tapi murabbi ni dia lebih. Dia mengajar, mendidik. Bila sebut mendidik ni, dari segi dia menyampaikan pembelajaran, dan dia juga mendidik supaya pelajar-pelajar ni dapat buat apa yang telah dia diajar. Itu pendidik. Dia membentuk. Dia lebih daripada sekadar guru, tapi guru itu adalah murabbi dipanggil. Dia bukan sekadar mengajar, tapi dia membentuk manusia-manusia menjadi insan yang bertamadun. Gitulah maksudnya. Fahuwa allazi, dan maka dialah orang yang yahmilul, yang membawa ahsanul a'ba, sebaik-baik bebanan. A'ba, satu bebanan. Kerja-kerja mendidik ni, manusia ni adalah satu dipanggil satu bebanan, satu tanggungjawab. Wahwa, apa itu tanggungjawab? Iaitu da'watu ilallah, ya, menyeru kepada Allah, wal amalus salih, dan amalan salih. Dan dia bukan saja menyampaikan ilmu, tetapi dia nak suruh ataupun dia nak menyeru kepada Allah, menyeru manusia kepada mentaati Allah dan melakukan amalan salih. Ya, semana qala Allah Taala, firman Allah Taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Secara ringkasnya terjemahan dia, kalau terjemahan yang tepat, hampa salin dekat Quran. Okey, dan orang yang ahsanu qawlan, sebaik-baik perkataan, mimman da'a, jadi orang yang da'a, menyeru kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan katalah sesungguhnya aku ni daripada orang yang muslim. Suratul Fusilat. Okey, boleh tengok Suratul Fusilat, ya. Terusnya bawah tu dia kata wal Islam da'a ummatahu, dan Islam itu menyeru ummatahu, umatnya, ila, kepada ta'allum, mempelajari al-ilmi, ilmu, baina yadayil murabbi, dengan seorang pendidik. Disebut baina yaday ni, di tangan.
di tangan seorang pendidik. Itulah cara kita nak belajar ilmu. Fa innal Islam, maka sesungguhnya Islam yura'i, meraihkan, wa yukrimu, dan memuliakan al-muta'allim, orang yang belajar ataupun orang yang menuntut ilmu, biwa'dil ajri, dengan menjanjikan, biwa'di, dengan menjanjikan al-ajri, ganjaran, al-masubah, pahala, al-azimah, yang sangat hebat. Azimah ni maksudnya sangat hebat, satu pahala yang istimewa, yang hebat. Minallah, daripada Allah. Allah janjikan apa? Daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah, terdapat dalam hadis Nabi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah kata apa? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, salaka tariqan tu menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallah, maka Allah akan pemudahkan, lahu, baginya, tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Riwayat Imam Tirmizi. Okey. Tu hadis dia. Orang yang menempuh jalan untuk ilmu ni, Allah akan mempermudahkan jalannya ke syurga. Orang yang antara orang yang paling senang nak masuk syurga. Kan? Sebab telah dimudahkan jalannya ke syurga. Okey, kemudian kita tengok adab-adab muta'allim, adab-adab pelajar ala nafsihi, ke atas dirinya sendiri. Adab pada diri kita. Bila kita belajar ilmu ni, apa adab terhadap diri sendiri? Fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlasun niat. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tahalli bimahasinil akhlak. Berakhlaklah dengan akhlak, sebaik-baik akhlak, ataupun dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Seterusnya, al-aklu bil qadri yasir. Makanlah dengan kadar yang sederhana. Yasir ni yang mudah, makna kata dengan makan jangan banyak sangat. Makan biasa-biasa je, gitulah. Daripada yang halal, minal halail, daripada yang halal. Okey, seterusnya, al-hirsu ala kitabati. Tekun ala kitabati, ke atas kitab, kulli ma yasma'hu, setiap mana mendengarnya. Makna kata setiap kali ustaz ajar kitab, macam saya tengah ajar ni, maka kau fokuslah, tekunlah kepada kitab yang tengah diajar. Jangan dengar melewang kan, kepala teringat PUBG tak main lagi. Okey, tak boleh. Itu adab pada diri sendiri. Apa yang kita nak kena jaga pada diri kita, kita mesti tekun. Okey, kemudian an ya'khudha nafsahu bil wara'. Kata ni, an yaksaru minal mudzakarah, perbanyakkan minal mudzakarah, menghafal, ataupun dia maksud yang lain, mudzakarah ni sebenarnya tepat ulang kaji. Perbanyakkan mengulang kaji. Maksudnya lepas saya ajar ni, korang kena tengok balik apa yang korang salin tadi tu, baca balik. Dan wal mutala'ah, dan menelaah. Menelaah ni sebab apa kita pakai perkataan menelaah, yang korang tak faham ni, kalau saya nak tulis perkataan maksud mutala'ah ni, dia banyak. Mutala'ah ni kita baca, faham, dan kita amati. Faham tak? Amati. Itu panggil mutala'ah. Kalau nak periksa, kita kena ulang kaji dan mutala'ah. Kita kena faham apa pelajaran kita belajar tu, apa nilai yang kita belajar tu kan. Itu nama menelaah. Seterusnya ni, okey. An ya'khudha nafsahu, dengan mengambil dari dirinya. Diri siapa? Diri sendiri itu. Apa yang kita nak ambil kepada diri kita? Bil wara', dengan perkara wara'. Okey. Perkara wara' ni perkara-perkara yang baik lah. Perkara-perkara soleh. Fil jami'i sya'nihi, dalam setiap perkara. Perkara yang kita lakukan dalam setiap keadaan pun boleh dikatakan. Tidur kita dalam keadaan warak, belajar kita dalam keadaan warak, mendengar kita pelajaran itu dalam keadaan warak, mencatat ilmu dalam keadaan warak, bukan sambil dalam keadaan tidak beradab dan sebagainya. Okey, tu warak. Tanzihun nafsi anil ma'asi az-zahirah wa batinah. Yang seterusnya, kita mensucikan diri daripada maksiat az-zahir
wal batin, yang zahir ataupun yang batin. Maksud yang zahir ni yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan yang terakhir ayyubadir, dengan memulakan ila tahsil, kepada pencapaian. Maksudnya kat sini kita kena mulakan sehingga kita dapat mencapai sesuatu. Kalau macam dalam tingkatan 1, apa yang kita nak capai? Ada peperiksaan, apa lagi kita nak capai? Kefahaman terhadap ilmu, itu yang kita kena capai. Wala yughtarra, dan jangan tertipu bi khid'il taswif, dengan muslihat, menunda. Kenapa dipanggil muslihat ni satu, menunda dan menangguh ni satu muslihat? Sebab kita kata tak apalah, jap lagi boleh buat, jap lagi aku free sikit, itu dipanggil muslihat. Sepatutnya kita kena segerakan. Andai kata okey, subjek saya akhlak pukul 8 dah bagi kerja, make sure sebelum 9 suku, sebelum next subjek, you dah siap dah apa yang I dah bagi kerja. I dengan you tu. Okey, macam tu maksudnya. Jangan menangguh. Sebab kalau kita kata tak apalah, lepas makan tengah hari kan baru buat, tak apalah, buat sekali dengan subjek BI nanti, itu namanya anda telah ditipu, terkena tipu muslihat. Gitu. Seterusnya yang sebelah, adabul muta'allim, surat 23 tu ya. Ada muta'allim ma'al asdiqaihi fi talabil ilmi, adab pelajar bersama kawan-kawan dalam menuntut ilmu. Al-asdiqai ada juga. Kalau kita belajar macam dalam kelas, kita belajar beramai-ramai, jadi kita ada adab yang kita kena pelihara. Yang pertama, mudhakaratud darsi fil jamaah. Okey, mengulang kaji pelajaran beramai-ramai. Kita belajar sama-sama, mengulang kaji pelajaran sama-sama. Jangan bergosip bersama-sama, sembang, lepak bersama-sama. Tapi yang nak buat bersama-sama dalam keadaan kelompok berjemaah ni adalah mengulang kaji pelajaran. Yang kedua, adamul kitman. Janganlah kita menyembunyikan. Kitman ni menyembunyikan ilmu. Kita tahu tapi kita tak nak kongsi. Wa adamul bukhlil bihi. Dan janganlah kedekut ilmu. Kawan tanya, ini macam mana nak cari jawapan dia, dekat mana? Jangan bagi jawapan, bagi tahu cara macam mana nak dapat jawapan tersebut. Itu tidak kedekut ilmu. Kalau kawan tanya, kau tahu tak kira benda ni? Tak tahulah. Itu namanya menyembunyikan. Padahal dia tahu. Dia boleh ajar. Bila tahu, kita ajar. Tasji' al-asdiqa, kita kena menggalakkan kawan kita ala hirsi, untuk fokus fil talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Bukannya kita pergi join dia tengah, cikgu tengah ajar depan, dia pergi melukis, kita pun join. Lawa lukisan kau, cuba kau lukis benda ni pula. Itu tak sepatutnya laku. Sepatutnya kita galak, fokus, jangan tu. Gitu. Yang keempat, ikhtiar sahib salihil. Usahakan sahabat yang soleh. Maksudnya ikhtiar kita jadi sahabat yang soleh, liyu'inahu, bagi membantunya fi talabi wal fahmi, dalam menuntut dan memahami. Kita jadilah seorang sahabat yang baik, supaya kita boleh membantu dalam dia menuntut ilmu dan memahami ilmu. Yang kelima adalah takaful wa italah, hulurkan dan panjangkanlah al-yad. Panjang apa? Tangan. Bukan panjang tekuk meniru dalam peperiksaan, tapi panjangan tangan. Li asdiqai, kepada kawan-kawan. Al-fuqara, yang miskin. Fil bulaghatil darsi. Saya salah terjemah ni. Yang lemah dalam menyampaikan ilmu, pelajaran. Dia boleh dua maksud lah kat sini. Saya pun tak apa jelas. Kawan yang miskin pun dia ada masalah juga kan, dalam nak mendapat ilmu. Kalau dulu lah, ini sebab disusun daripada zaman dulu, ulama kata kawan yang susah, yang tak ada kenderaan nak pergi belajar ilmu, bawa sekali contoh. Ataupun kawan yang susah, tak ada buku, boleh kita pinjamkan buku dia untuk kita, buku kita untuk dia. Buat apa pinjam buku dia tak ada buku kan. Okey, pinjamkan buku kita untuk dia, untuk dia dapat pelajaran. Bulghatil dursi, untuk disampaikan pelajaran. Okey. Dan terakhir kita tengok daripada kata-kata Imam Syafi'i dalam pembelajaran ni, min kalamil Imam Syafi'i rahimahullah, daripada kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagi
satu pesanan kepada kita, umat yang selepas dia ni, umat Nabi Muhammad yang selepas dia ni. Apa dia kata? Dia pernah satu ketika dia pernah minta nasihat daripada tok guru dia. Dia kata apa? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Ni lebih kepada syair. Arab dari syair. Okey. Dia kata, aku telah mengadu kepada Al-Waqi'. Waqi'in ni nama tok guru dia. Al-Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Syakautu ila dia ada orang Arab ni ada syair dia, ada cara bunyi dia kan. Macam kita ada guring apa? Kita ada kita panggil apa? Syair. Bersyair kan. Dia ada lagu dia lah. Tapi saya tak ada belajar lagu dia. Okay. Syakautu ila waqi'in su'al hifzi. Aku mengadu kepada Al-Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Dan beliau menyampaikan bahawa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, sedangkan cahaya Allah la yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Itu apa yang dipesankan oleh Imam Syafi'i adalah bagaimana kita nak berjaya dalam pembelajaran adalah dengan kita meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam.